Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, apabila masuknya bulan Rejab, ramai orang Islam memperkatakan tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Walaupun ahli-ahli hadis dan para muhaqqiqin itu berbeza tentang tarikh sebenar berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj, adakah ia di dalam bulan Rejab atau selain daripadanya, namun umat Islam keseluruhannya beriktikad kebenaran atau benarnya satu peristiwa yang besar yang berlaku di dalam hayat Nabi, yaitu peristiwa Al-Isra' dan Al-Mi'raj. Isra' merupakan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, seperti mana yang Allah nyatakan di dalam kitabnya dalam surah Al-Isra', subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Tuhan yang menjalankan hambanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara Mi'raj ialah peristiwa dari bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Aqsa naik ke langit dan mengambil titah perintah Allah Azza wa Jal dan melalui peristiwa-peristiwa seperti yang disebut di dalam hadis-hadis yang sahih. Apapun para ulama yang membincangkan tentang hikmah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj bagaikan satu jemputan Allah kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya melalui, merasai kebenaran ajaran yang diimani selama ini dan menerima nikmat itu dari Allah Azza wa Jal dengan dibawa naik ke langit. Ahli-ahli sirah yang berijtihad menyusun kronologi peristiwa-peristiwa di dalam sirah, mereka menyatakan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui beberapa kejadian dan peristiwa getir yang benar-benar mencabar perasaan baginda, yang benar-benar menguji ketabahan dan kesungguhan dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggalnya Abu Talib, bapa kesayangan Nabi yang memberikan pelindungan kepada baginda. Wafatnya Khadijah, isteri yang sentiasa memberikan sokongan kepada baginda. Peristiwa baginda
telah dilontar batu, dihalau oleh penduduk Taif. Apabila baginda melihat dakwah ditolak di Mekah, Nabi SAW merancang supaya satu perjalanan dilakukan dengan pergi ke Taif. Mudah-mudahan orang-orang Taif menerima dakwah. Nabi pergi dengan Zaid bin Harithah dalam keadaan dengan penuh harapan orang-orang Taif menerima dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Duka cita penduduk Taif, bagi rumah-rumah yang diketuk oleh Nabi menjemput mereka kepada Islam, mereka bukan saja tidak menerima dakwah itu, bahkan mereka berpakat keluar ke jalan, membuat dua saf yang panjang, melontar Nabi SAW dengan batu, sehingga darah turun ke tumit baginda. Peristiwa yang dahsyat, dihalau, dilontar dengan batu oleh kanak-kanak dan orang dewasa, dicerca dan dimaki hamun, sehingga Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ata alayka yaumun kana ashad min yaumi Uhud? Pernahkah kau lalui hari-hari yang lebih dahsyat, kejadian yang lebih dahsyat daripada peristiwa peperangan Uhud? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kana ashaddu ma laqitu minhum yaumal aqabah. Yang paling dahsyat ialah hari Aqabah, iaitu satu tempat di Taif. Idza aradtu nafsi ala abdi ya Lail bin Abdi Kulal, ketika aku membentangkan dakwah kepada bani ataupun kepada kaum keluarga Abdi Yalil bin Abdul Kulal, yakni penduduk Taif. Dahsyatnya peristiwa itu dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seakan Allah memujuk baginda dengan menghadiahkan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Hadiran jemaat yang dirahmati Allah, agama kita ini tidak ditegakkan hanya dengan bersalat dan berzikir di dalam masjid. Agama ini ditegakkan di samping farduan-kefarduan yang kita ketahui, ialah ditegakkan atas kewajipan melaksanakan dakwah, kewajipan berjuang untuk mempertahankan agama. Orang-orang yang hanya berzikir menunggu untuk masuk syurga apabila mati, dia sebenarnya bermimpi dengan mimpi yang salah. Agama adalah perjuangan, agama adalah pengorbanan. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Al-Baqarah, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Adakah kamu sangka kamu boleh masuk syurga? Allah tanya kita. Sedangkan belum datang kepada kamu ujian, kesusahan seperti mana yang mengenai orang-orang yang sebelum daripada kamu, sehingga keimanan mereka digoncang, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang bersama dengannya, bilakah pertolongan Allah? Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Inilah Islam yang dipahami oleh para sahabat. Inilah Islam yang diwarisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syurga diperolehi dengan perjuangan menegakkan agama. Menjadi tanggungjawab bagi setiapnya mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mempertahankan agamanya. Dari dihina, dari dicerobohi,
Allah Subhanahu wa taala menyebut, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Allah membeli daripada orang beriman. Allah beli daripada mereka diri mereka, nyawa mereka dan harta mereka, bahawasanya bagi mereka itu adalah syurga. Mereka berjuang pada jalan Allah, mereka membunuh dan mereka dibunuh. Yakni kalau sekiranya sehingga ke peringkat itu, para sahabat radhiyallahu anhum tidak hanya mengamalkan fadail untuk memasuki syurga. Mereka berjuang seperti mana Nabi yang dikasihi oleh Allah berjuang untuk agamanya. Kalaulah syurga diperolehi dengan sekadar mengaku mengasuh Islam, datang salat 5 waktu dan tunggu hari untuk memasukinya, tentulah Allah tidak mengenakan ujian kepada Nabi-Nya, dan tidak perlu para sahabat bermati-matian turun ke medan mengorbankan nyawa dan harta. Tetapi syurga itu diperolehi dengan perjuangan, dan itulah yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lihatlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar Siddiq? Orang yang paling Nabi kasihi, orang yang paling rapat dengan Nabi. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, adakah Abu Bakar duduk tunggu di rumahnya untuk tunggu hari mati seperti mana sebahagian manusia pencen menunggu hari mati untuk masuk syurga? Tidak. Bahkan Abu Bakar meneruskan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menanggung bebanan agama, padahal Abu Bakar dijamin syurga. Pada hari orang-orang murtad dan enggan membayar zakat, apa kata Abu Bakar apabila bangkit menghadapi gelombang murtad dan keingkaran terhadap zakat? Kata Abu Bakar dengan kalimat yang terkenal, ayanqusuddinu wa ana hayy. Kata Abu Bakar, adakah agama menjadi lemah, agama menjadi cacat sedangkan aku masih hidup? Maksudnya selagi aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan agama ini menjadi cacat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab yang Nabi kasihi dan sayangi, yang mempertahankan Islam, ahli syurga, berjuang selepas Nabi wafat menjadi khalifah, dibunuh ketika salat. Uthman bin Affan menjadi khalifah sehingga 90 tahun usianya, dibunuh di dalam rumahnya oleh pemberontak. Ali bin Abi Talib dibunuh ketika salat. Lihatlah Abu Ubaidah Al-Jarrah, Mu'adz bin Jabal, orang-orang yang Nabi sayang. Apabila Nabi telah wafat, mereka tidak tunggu di rumah mereka. Mu'adz bin Jabal, Abu Ubaidah Al-Jarrah, kuburnya di dataran Syam, di Jordan, jauh meninggalkan Madinah, meninggalkan bandar Nabi, bukan duduk beriktikaf di masjid Nabi, tapi mati di sana kerana mengembangkan ajaran Islam dan mempertahankan medan. Lihatlah Abu Ayyub Al-Ansari, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi tetamu di rumahnya. Apabila Nabi wafat, Abu Ayyub Al-Ansari tak duduk di Madinah menunggu hari untuk wafat, untuk memasuki syurga. Dia pergi bergerak membawa Islam. Apabila seruan Islam untuk menawan Konstantinopel, Abu Ayyub termasuk di dalam tentera berkenaan. Anak-anaknya menasihatinya, bapaknya, engkau dah tua, tak larat nak menyertai medan peperangan. Kata Ayub, Allah menyatakan, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Allah menyatakan, keluarlah kamu berjuang dalam keadaan ringan ataupun berat,
Berjihadlah dengan harta dan nyawa kamu pada jalan Allah. Siapa yang lihat kubur Abu Ayyub berada jauh di sempadan di Turki. Demikianlah Islam yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dengan Islam itulah umat hidup. Dengan semangat Islam itulah ajaran Islam telah sampai ke seluruh pelosok dunia ini. Hari ini kita menghayati peristiwa demi peristiwa di dalam Islam. Kita menyebut rujukan kita ialah Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Marilah kita bertanya diri kita, apakah yang telah kita lakukan sebagai individu Islam di dalam menyebarkan dakwah Nabi? Apakah yang telah kita lakukan sebagai individu Islam, sebagai seorang Muslim di dalam mempertahankan ajaran Islam? Apakah yang kita lakukan di dalam mempertahankan sunnah dan mempertahankan apa-apa cercaan dan penghinaan kepada umat Islam? Dan bandingkanlah diri kita dan para sahabat radhiyallahu anhum, dan bandingkanlah janji syurga yang Allah Azza wa Jalla janjikan untuk orang-orang yang bangkit mempertahankan agama. Mudah-mudahan peristiwa demi peristiwa yang kita lalui menghayati sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita insaf tentang makna hakiki bagi ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana untuk kita mengamalkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa nafsi bitaqullah. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, saya berpesan pada diri saya dan hadirin sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan marilah kita mengingati tentang hakikat ajaran agama kita ini. Setiap kita bermuhasabah, apakah yang telah disumbangkan di dalam menegakkan agama. Hari-hari kita berjuang untuk diri kita, makan minum kita, keluarga kita. Tidak mengapa, kerana ini adalah kehidupan kita di dunia ini. Namun tugasan besar kita sebelum berjumpa Allah ialah melakukan perjuangan dan pengorbanan untuk agama. Tadi kita membaca dalam surah Al-Baqarah, Allah menyatakan kamu tak boleh masuk syurga jika kamu tak berjuang, tak berkorban. Kamu jangan sangka kamu masuk syurga jika demikian. Dalam surah Ali Imran Allah menyatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Adakah kamu sangka kamu boleh masuk syurga? Kamu belum buktikan kepada Allah siapa yang berjihad di kalangan kamu, dan belum buktikan siapakah yang sabar. Agama memerlukan kesungguhan dan kesabaran. Maka saban hari kita mendengar berbagai berita tentang hal ehwal orang Islam. Marilah kita lakukan sesuatu. Jika kita tak mampu untuk melakukan pengorbanan, sekurang-kurangnya kita menyumbang, kita berdoa, kita baca berita penindasan pada orang Islam. Lihat berita apa yang berlaku pada orang Islam di India. Dibunuh saban hari secara terbuka, dirogol wanita mereka, dihancurkan tempat ibadat mereka. Jauh untuk kita menolong mereka.
sekurang-kurangnya kita berdoa dan kita membantah. Apabila kita melihat apa yang berlaku di Palestin, apa yang berlaku di tempat-tempat yang lain, tanda kita orang Islam. Kita mesti membenci peristiwa itu. Ada amarah dalam diri kita, bukan kerana nafsu, tetapi kerana kita memarahi orang-orang yang menceroboh saudara-saudara kita. Jika hal itu pun tidak ada di dalam diri kita, berarti telah terhakislah kadar keimanan di dalam jiwa kita sebagai seorang mukmin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam ke atasnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi 10 wa hatta anhu 10 khati'ah. Sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah membalasnya dengan 10 kali dan menghapus kepadanya dosa-dosanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyil asqam. Ya Allah, berikanlah petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu dan kepada pemimpin kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibnu Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau lanjutkan usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diridai oleh-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau perbaikilah pergaulan antara kami, Engkau peliharalah kami dari penyakit lemah, malas, berpemikiran dangkal dan buruk budi pekerti. Ya Rahman, Ya Wadud, baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami, dan seluruh mereka yang Engkau kasihi. Engkau jadikanlah kami umat yang mempunyai ketinggian akal dan budi, mempunyai minda yang unggul dalam menguruskan kehidupan ini, dan menjadi teladan yang baik kepada manusia yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.